warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami daripada Pusat Kerjasama Universiti dan Industri hari ini akan menjayakan satu program yang mana membincangkan isu-isu berkaitan praktikum. Seterusnya kami akan membuat sedikit soal jawab yang mana kami punya panel akan menjawab soalan-soalan yang biasa ditanyakan oleh pelajar-pelajar dan juga mungkin daripada pihak majikan sendiri. Jadi hari ini tujuannya adalah untuk memberi jawapan-jawapan standard ataupun jawapan-jawapan yang rasmi, di mana ke depan ni nanti kalau ada soalan-soalan yang macam ni lagi, sebab kami melalui pengalaman kami semua soalan lebih kurang sama. Soalannya lebih kurang sama, mungkin cara pertanyaan tu berbeza. Jadi tujuan kami di sini adalah untuk menjelaskan, memberi penerangan dan kami mengenalkan kepada anda semua, terutama pelajar, panel-panel iaitu pensyarah-pensyarah yang telah dilantik menjadi penyelaras praktikum di setiap college di UM ni sendiri. Jadi tanpa membuang masa, saya akan memperkenalkan panel-panel kita pada hari ini. Okey, jadi kami memperkenalkan panel kami hari ini. Yang pertama Dr. Loh Kacau, ataupun kita panggil Dr. Casey, yang bertanggungjawab ke atas placement dan onboarding untuk praktikum di Universiti Utara Malaysia, lebih spesifik CUIC. Seterusnya kita ada Dr. Muhammad Helmi Hamzah yang mewakili College CHAS. Seterusnya kita ada Dr. Noranida binti Mohsin mewakili College Colgis. Dan yang terakhir kita ada panelis kita daripada COB, College of Business, Dr. Rushanim Hashim. Okey, jadi untuk pusingan yang pertama ataupun perbincangan yang pertama, kalau boleh saya minta Dr. Casey untuk menerangkan secara ringkas semua proses kerja ataupun carta alir yang kita lakukan di bahagian praktikum, unit praktikum CUIC. Jadi apa yang tanggungjawab kami, sebab setengah-setengah pelajar kadang-kadang dia confuse yang mana nak tanya school, yang mana nak refer dekat kami. Jadi kami akan menerangkan secara ringkas proses yang sebenarnya di bawah tanggungjawab kami sehinggalah tamat apa yang kami lakukan daripada A sampai Z. Jadi untuk itu saya akan minta Dr. Casey untuk menerangkan secara ringkas macam saya cakap tadi semua proses kerja ataupun tanggungjawab CUIC berkaitan praktikum. Silakan Dr. Casey. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Jadi secara umumnya kita akan melibatkan dua fasa, iaitu sebelum penempatan dan selepas penempatan. Untuk sebelum penempatan kita akan mulakan dengan proses penempatan tarikh praktikum itu. Okey, selepas kita mendapat tarikh itu, kita akan melalui satu proses tapisan semak layak pelajar oleh pihak HCA dengan UMIT. Sebab kita akan lihat sama ada anda masih berhutang lagi ataupun anda mempunyai apa-apa khusus yang tidak dihabiskan untuk you eligible untuk nak teruskan dengan praktikum dia. Yang ketiga, kita akan adakan proses daftar pelajar secara manual, di mana mereka yang nama pelajar-pelajar yang layak tu tidak tersenarai dalam senarai semak layak ini. Okey, jadi lepas tu kita pun adakan satu taklimat praktikal untuk semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sepatutnya mengikuti apa-apa live yang kita ada di dalam social media CUIC. Selepas itu kita akan pelajar boleh masuki kita punya sistem proses penempatan pelajar ataupun kita katakannya sebagai sistem once. Okey, lepas tu bila jikalau terdapat apa-apa pertukaran tempat praktikal sebab ada employer ataupun majikan yang belum memberikan apa maklum balas, tuan-tuan dan puan-puan boleh email kepada internship.cuic@um.edu.my untuk kita meresetkan balik company yang telah dinomini sebelum ini. Lepas tu kita akan lihat ada yang pelajar yang terpaksa tangguh praktikum mereka berdasarkan pada valid reasons yang mana memerlukan kelulusan daripada pengarah CUIC. Selepas itu kita akan juga ada proses penempatan praktikum untuk luar negara ataupun kita katakan sebagai outbound. Selain daripada itu, bila kita dah nominate tempat tu juga, kita kena daftar organisasi baru itu sebab ada organisasi yang tidak terdapat dalam sistem penempatan kita. Jadi dalam senarai syarikat yang kita ada tu, kita akan menyenarai hitamkan syarikat-syarikat di mana mempunyai rekod yang kurang baik ataupun ada aduan daripada pihak pelajar. Jadi itu untuk fasa sebelum penempatan. Untuk selepas penempatan, kita ada proses taklimat persediaan praktikum. Selepas itu, proses kerja di CUIC kita akan lihat pada proses latihan penyelidikan laporan dan juga penyelidikan lawatan. Selepas itu, kita akan adakan proses taklimat pada pensyarah-pensyarah yang menjadi penyelidik lawatan bagi pusat pengajian. Dan selepas anda telah melaksanakan
training praktikum anda tu, kita ada satu juga proses di mana anda boleh mohon untuk tidak lengkap. Untuk yang tidak lengkap tu ialah apabila tuan-tuan dan puan-puan tidak dapat menghabiskan report pada masa yang ditetapkan. Jadi untuk TR pertama tu akan kita bagi 1 bulan selepas the end of the practical, dan TR kedua tu kita akan anjak selepas 2 bulan lah kira daripada the end of the practical. Di mana bila TR1 tu anda akan mengekalkan grade anda, tetapi bila sampai TR2 anda mendapat satu grade lebih rendah daripada grade yang sepatutnya. Selepas itu pesyarat akan membuat semakan dan juga memberikan markah. Dan pada masa itu pesyarat akan diberikan masa 2 minggu untuk submit markah untuk grade. Lepas tu itu saja untuk kita punya proses dalam CUIC. Okay, terima kasih Dr. Casey atas penerangan secara ringkas tentang proses kerja yang kami lakukan unit praktikum CUIC, yang mana tanggungjawab kami adalah untuk menentukan tanggungjawab untuk menjaga daripada proses penempatan. Kami bermula dengan proses penempatan sehingga laporan mata grade terakhir daripada pensyarah. Jadi diharapkan pelajar waspada ataupun alert dengan proses kerja ni, sebab lepas ni tahu ke mana kita nak ajukan soalan kalau ada salah faham ataupun soalan yang ingin ditanyakan lah. Seterusnya kalau boleh saya minta Dr. Helmi untuk bincang ataupun berkongsi sedikit dengan kita antara kekangan ataupun isu yang pernah berlaku ataupun soalan-soalan yang diajukan oleh pelajar-pelajar di peringkat awal yang mana merangkumi proses penempatan ataupun tapisan semak layak ataupun mungkin daftar manual pelajar yang biasa Dr. Helmi tempuh ataupun pengalaman Dr. Helmi dalam mengendalikan situasi dan pelajar ni. Minta Dr. Helmi kita kongsikan sikit lagi. Okay, terima kasih Tuan Moderator. Saya nak fokus pada satu isu yang paling isu yang selalu pelajar hadapilah, isu eligibility. Okay. Sebenarnya ada 4 kriteria yang student perlu lalui, yang perlu fulfill sebelum dibenarkan untuk menjalani praktikum. Yang pertama, sebelum 2 semester bermula, mereka kena pastikan kredit awal mereka telah mencapai 90. Dan untuk lokal mereka kena membayar, ada lokal dan international kena membayar semua yuran-yuran yang telah ditetapkan oleh universiti. Dan untuk yang kedua, eligibility yang kedua, 1 semester sebelum bermula praktikum, mereka kena pastikan kredit awal melebihi 97. Dan yang ketiga, 1 semester sebelum bermulanya praktikum ataupun minggu ke-8, mereka kena pastikan kredit awal telah penuhi dan tiada hutang oleh pelajar lokal dan juga international. Dan eligibility yang terakhir adalah selepas keluar final exam, kredit awal mesti telah penuh supaya mereka boleh bermula praktikum mereka, dan hutang juga tiada. Alright. Okay, terima kasih diucapkan kepada Dr. Helmi atas penerangan berkaitan eligibility dia. Sebelum kita teruskan, saya lupa ada satu perkara yang perlu saya tekankan di sini. Student selalu akan hantar email ataupun call kalau mereka tak eligible. Macam mana nak buat? Senang saja. Boleh email kepada kami semua. Kami ada notice dah, refer pada notice, dan email kepada kami kenapa tak eligible, dan kami akan check dalam sistem secara manual. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih Dr. Helmi atas penerangan. Seterusnya saya nak minta Dr. Noranida untuk menerangkan sedikit sebanyak berkaitan taklimat praktikum, yang mana kita akan buat persediaan kepada pelajar-pelajar ni untuk menumpuhi alam praktikal. Jadi kita akan buat taklimat praktikum, memang perkara yang kita akan buat setiap tahun lah. Setiap kali praktikum kita akan ada taklimat untuk memudahkan pelajar dan juga kami lah di bahagian pengurusan. Jadi kalau boleh nak minta Dr. Noranida bincangkan sikit ataupun beri penerangan berkaitan taklimat praktikum, dan juga sedikit kalau boleh proses ataupun macam mana caranya untuk pelajar yang tidak dapat tempat praktikum seperti yang dibohon. Seperti untuk makluman semua, pelajar-pelajar pun saya rasa maklum dengan benda ni. Para pelajar diberikan pilihan 3 pilihan untuk memilih tempat yang bakal dijalani praktikum. Jadi proses nak reset ni adalah berlaku bila tak ada satu yang dipilih, tak pun dia tidak terpilih di mana-mana pilihan dia dalam 3 tu. Jadi nak minta Dr. Noranida untuk
bagi penerangan sekali tentang riset untuk proses pemilihan mengajikan. Terima kasih, Tuan Ida. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, sebelum saya menjawab soalan moderator, saya nak kenalkanlah. Nama saya Nora Nida, tapi student biasa panggil Dr. Nida lah, dan saya in charge untuk praktikum Colgis. Okey. So berkaitan dengan soalan yang pertama berkaitan dengan taklimat praktikum. Okey, seperti yang kita sedia maklum, di atas isu pandemik COVID-19 ni, so taklimat praktikum yang telah dijalankan oleh CUIC adalah berdasarkan atas talian. Maksudnya kita ada buat FB live streaming, kemudian kita juga ada buat beberapa recording dan dipost ke dalam IG dan juga FB CUIC. So maksudnya semua student mesti alert dengan setiap apa yang kita post dalam social media, dan semua maklumat yang berkaitan dengan praktikum boleh didapati daripada laman web CUIC itu sendiri. Okey. Selain daripada itu, untuk masalah yang berkaitan dengan riset, okey, ini adalah merupakan salah satu soalan yang sangat popular yang kami terima. Tidak orang kata bukan hanya di Colgis, CAS dan juga COB juga menghadapi masalah yang sama. Banyak email daripada pelajar yang minta kami untuk riset semula. So macam mana nak riset? Okey, senang saja. You all perlu email kepada pihak CUIC, dan pihak CUIC akan you all kena nyatakan nama dan juga nombor matrik. Kemudian pihak CUIC ataupun wakil-wakil tetap, bukan wakil tetap, apa kita nak kata, person in charge untuk setiap college akan riset semula you all punya pendapatan. Maksudnya kita hadkan kepada 3 organisasi sahaja. Once ketiga-tiga organisasi ini tidak memberikan jawapan balas daripada mereka sama ada anda layak untuk pergi praktikum di tempat mereka ataupun tidak, so maksudnya you all kena reset semula dan kita akan pastikan status anda boleh nominate semula lah organisasi yang seterusnya. Itu sahaja untuk jawapan saya. Okay, terima kasih Dr. Nida atas penerangan berkaitan taklimat dan juga riset pelajar dalam penempatan pelajar. Okay. Minta maaf Tuan Moderator, mungkin saya ada buat pertambahan sedikit lah mengenai untuk kita nak elakkan daripada pelajar melalui proses riset itu. Ya, baik, so yang paling penting sebelum pelajar nak nominate, first thing you have to try to get the company profile. Sebab bila kita dah fahami ada company profile, kita tahu company tersebut sepatutnya satu company yang established. Okay. Yang kedua, pelajar perlulah mendapatkan nasihat daripada senior ataupun mereka yang pernah intern di syarikat yang nak tuan-tuan dan puan nak nominate itu. Lepas tu boleh tanya pada juga pensyarah-pensyarah kita, sebab pensyarah-pensyarah kita sepatutnya ada pengalaman berdasarkan apa field ataupun subject matter tu yang mereka perlu pergi company tu untuk dapatkan pengalaman itu. Sebab paling penting untuk praktikum kita nak mendapatkan pengalaman kerja tu sebelum kita betul-betul memasuki menceburi bidang kerjaya kita. Okey. Jadi yang itu yang penting supaya kita boleh cuba kurangkan isu untuk kita nak reset. Dan satu lagi ialah mungkin para pelajar boleh cuba untuk contact syarikat yang tuan-tuan dan puan-puan nak nominate tu dulu untuk dapatkan confirmation sebelum tuan-tuan dan puan-puan nominate. Sebab jikalau ada company baru, tuan-tuan puan-puan boleh hantar kepada email CUIC internship.cuic@um.edu.my untuk kita masukkan senarai nama syarikat baru tu dalam database kita, sebab kita ada pangkalan data sepanjang 6,000 syarikat yang kita ada kat CUIC ini. Jadi dengan adanya kemasukan syarikat-syarikat yang baru, kita akan buat semakan dan juga tapisan, sebab kita akan minta company untuk menjawab request form, practical request form daripada pihak syarikat, dan daripada itu kita dapatkan lebih maklumat mengenai allowance yang didapati, apa kebajikan ataupun kemudahan yang diberikan, dan sepatutnya kita cuba untuk mendapatkan syarikat yang terbaik untuk para pelajar mendapatkan pengalaman praktikal yang berguna. Itu saja. Okay, baik, terima kasih Dr. Casey. Seterusnya bercakap mengenai penempatan, masih bercakap mengenai penempatan. Seperti mana yang kita tahu, mungkin ada beberapa pelajar, sekumpulan pelajar yang menginginkan pengalaman yang lebih luas ataupun pengalaman yang lebih
antarabangsa. Jadi kita juga mendapat beberapa permohonan daripada pelajar untuk penempatan praktikal di luar negara. Dan kita ada buat benda tu setiap tahun, memang kita ada. So jadi saya nak minta Dr. Hanim untuk memberi penjelasan tentang proses penempatan praktikal luar negara, dan juga kalau boleh minta Dr. Hanim juga ulas sikit tentang isu semasa yang mana kita sekarang ni berkaitan penempatan luar negara ni dengan isu COVID yang pandemik yang tengah berlaku sekarang ni. Adakah benda tu, proses tu terganggu, ataupun adakah proses tu kita membuat adjustment sikit terhadap proses tu, ataupun buat masa sekarang ni kita tak benarkan langsung ke? Macam mana? Kita minta Dr. Hanim untuk bagi penjelasan. Terima kasih Tuan Moderator. Okey, berkaitan dengan permohonan pelajar untuk mendapatkan tempat di luar negara, sebenarnya ramai student yang berminat untuk mendapatkan tempat praktikal di luar negara. Dan kita dapat banyak email, especially daripada foreign student yang memang ada plan untuk buat praktikum di tempat sendiri. So mereka-mereka ini masih belum clear apakah requirement yang perlu dipenuhi untuk memohon tempat praktikum di luar negara. So apa yang student perlu buat adalah student perlu provide few documents to be submitted to CIC. So, antaranya yang pertama, student kena provide profile company. So, yang kedua, offer letter from the company. Yang ketiga, student perlu hantar a copy of their visa and a copy of their passport. And student juga perlu provide dokumen berkaitan dengan personal insurance coverage, dan juga perlu fill in satu form yang kita panggil abroad intern form yang boleh didapati daripada CIC office. And then berkaitan dengan COVID-19 tadi, memang CIC tidak menggalakkan student lokal untuk menjalani praktikum di luar negeri, tetapi CIC memang amat-amat menggalakkan foreign student untuk menjalankan praktikum di negara mereka sendiri. Terima kasih Dr. Hanim atas penjelasan berkaitan dengan proses penempatan pelajar praktikum untuk luar negara. Okey, seterusnya untuk pusingan kedua ni, kami fokus kepada, kalau sebelum ni tadi pusingan pertama kita membincangkan isu-isu sebelum penempatan, daripada pendaftaran dan segala taklimat. Seterusnya pusingan kedua ni kami akan membincangkan segala isu ataupun persoalan-persoalan yang sering berlaku ataupun segala isu yang ada dan semasa penempatan. Maksudnya pelajar sudah pun bermula dengan tempoh latihan industri mereka. Jadi kalau boleh nak minta Dr. Helmi untuk menerangkan sikit tentang proses pertukaran penempatan pelajar, yang mana mungkin ada setengah pelajar menghadapi isu tidak sesuai dengan tempat praktikum yang mereka pilih di awalnya. Mungkin macam-macam isu sebenarnya, macam-macam masalah yang kita berdasarkan pengalaman kami, isu dengan pekerja, isu dengan majikan, isu diri sendiri. Jadi macam mana proses kalau pelajar tu nak menukar tempat praktikum dia? Kita minta Dr. Helmi kalau boleh bagi penjelasan sikit. Terima kasih Tuan Moderator. Okey, isu-isu pertukaran tempat kerja ni memang selalulah. Okey, kami selalu dapat permohonan daripada pelajar untuk bertukar tempat kerja disebabkan masalah stres selalunya kan. Berkenaan dengan majikan yang demanding dan macam-macam lah. Sebenarnya sebelum saya pergi pada proses penempatan ni, saya perlu tekankan bahawa tujuan student buat praktikum ni untuk lebih kental lah, untuk belajar macam mana proses bekerja di industri. Dan kami sebenarnya tak galakkan pelajar bertukar tempat kerja. Kalau boleh belajar macam mana nak handle situasi di tempat kerja. Tapi student memang akan selalu mohon juga untuk bertukar tempat kerja. Okey, kami ada bagi masa sebulan sebenarnya selepas mereka hantar report duty tu untuk tukar di tempat kerja, dan mereka perlu sediakan 4 dokumen yang penting. Yang pertama sekali, mereka mesti ada surat dari surat rasmi, formal letter to CIC director, kena submit official letter, request to our CIC director. Yang kedua, mesti ada surat rasmi mengatakan bahawa mereka telah dilepaskan, letter of release from the current company. Tak boleh keluar macam tu saja, mesti ada surat hitam putih daripada current company. Yang ketiga, mesti ada juga surat rasmi offer letter daripada company yang diorang nak
plan untuk bertukar ni. Mesti dapatkan juga dan mereka kena cari sendiri. Okay, bukan COIC. Dan yang keempat, mereka mesti membuat pembayaran, bukan penalty, kami panggil ni processing fee. Okay, sebanyak 500 kepada bendahari. Okay. Kami ada juga terima kes-kes student sexual harassment daripada company. Okay, untuk kes-kes macam ni, mereka kena buat report polis sebenarnya. Okay, dan ini pernah berlaku. Dan kalau mereka boleh keluarkan report polis yang genuine, kami boleh waive fees ni. Tapi mesti genuine case. Dan untuk kes-kes yang lain, okay, mereka kena buat pembayaran ni. Okay, sebelum berserta dengan dokumen-dokumen yang saya nyatakan sebelum tu, dan kami akan proses. Okay, selepas dalam masa tempoh sebulan selepas mereka report duty. Tapi kes ni selalu berlanjutan sepanjang praktikum dan kami akan entertain case by case lah. Alright. Tapi sekali lagi saya bagi tahu student, kami tak galakkan bertukar company. Alright, terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Amy atas penjelasan yang jelas tentang proses pertukaran penempatan pelajar. Okay, satu lagi isu yang biasa kita dengar ataupun biasa menjadi soalan-soalan favourite pelajar-pelajar kita adalah semasa penempatan ni adalah berkaitan cuti. Mungkin ada yang nak cuti tapi merasakan company tu tak bagi ke, ataupun company bagi cuti dia tak boleh cuti ke. Isu-isu macam tu, macam-macam soalan yang kami dapat berkaitan cuti. Jadi kalau boleh kita minta Dr. Hanim untuk menjelaskan sikit berkaitan cuti pelajar semasa menjalankan praktikum di industri. Okey, betul Tuan Moderator. Sebenarnya ramai sangat student yang bertanya berkaitan dengan hal cuti. Okey, sebenarnya student entitled untuk apply cuti ini sepanjang praktikum mereka, depending on their practicum period, practicum duration. Okay. Untuk student yang menjalani praktikum selama 4 bulan, mereka layak untuk apply maksimum 2 hari emergency leave. Dan untuk student yang berpraktikum selama 6 bulan, mereka boleh apply maksimum 3 hari emergency leave. That is emergency leave. Emergency leave ni biasanya contohnya ada kematian ataupun ada urusan perkahwinan ataupun student kena jaga parents yang sakit dan sebagainya. Okey, itu emergency leave. Dan student juga entitled untuk apply medical leave. Okey, tidak lebih daripada 20% of their total working days. So itu saja. Mereka boleh apply emergency leave dan juga medical leave. Tapi ada setengah company yang tidak membenarkan langsung student untuk apply any leave throughout their practical. Jadi student memang tak ada pilihan, itu sahajalah yang mereka boleh apply, sama ada emergency leave ataupun medical leave. And then ada juga company yang memang memberi peruntukan beberapa hari kepada student untuk memohon cuti melebihi daripada yang UEM benarkan. Jadi jika kes ini berlaku, student tak ada masalah untuk apply extra cuti. Apa-apa pun mereka perlu discuss lah dengan majikan dan juga mendapat approval daripada majikan. Terima kasih Dr. Hanim atas penjelasan yang sangat jelas, dan juga saya rasa dengan soalan-soalan yang biasa kita dapat berkaitan cuti pelajar ni akan memudahkan pelajar-pelajar lain, sebab saya rasa semuanya soalannya akan lebih kurang sama. Okay, sebab organisasi pun kita tak ada organisasi yang melebih-lebih bagi cuti. Kita kategori-kategori penempatan pelajar ni semua lebih kurang sama. Ada yang cuti boleh cuti, ada yang tak boleh cuti. Okay, jadi saya harap soalan jawapan tadi dapat membantu pelajar-pelajar di masa hadapan lah berkaitan cuti penempatan praktikum. Seterusnya, ini soalan ini menarik sikit berkaitan dengan isu semasa pandemik COVID-19 yang berlaku sekarang ni. Seperti mana yang semua tahu, ini adalah isu global. Jadi semestinya penempatan praktikum ataupun proses praktikum pelajar terjejas. Jadi kalau boleh kita nak minta Dr. Nida untuk bincangkan ataupun memberi penjelasan tentang macam mana COIC dalam tempoh yang agak sukar ni, macam mana segala proses praktikum yang dijalankan dan apa je isu-isu yang berlaku, isu-isu yang
berat ataupun penting yang berlaku semasa pandemik yang berlaku, dan apa tindakan CUIC terhadap pelajar-pelajar yang mungkin diberhentikan serta-merta disebabkan daripada isu ini. Jadi kita minta Dr. Nida untuk bagi penjelasan sikit dengan soalan ini. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Soalan ni sebenarnya yang saya tunggu-tunggu saya nak jawab. Okey. Berdasarkan kepada fenomena COVID-19, pandemik COVID-19 sekarang ni, so kita mendapat banyak sangat student diberhentikan awal daripada tempoh yang sepatutnya mereka habiskan praktikal. Okey. Kita start tempoh PKP hari tu 18 Mac 2020, tetapi student baru sahaja start diorang punya praktikal pada 10 Februari 2020. So maksudnya tidak sampai sebulan lebih lagi, tapi student telah mendapat early release by their company. Okay. Dan student kita terdapat 2 semester lah. Ada yang memegang yang melalui tempoh praktikum selama 4 bulan, dan ada juga yang melalui tempoh praktikum selama 6 bulan. Okay. Bagi tempoh bagi student yang melalui tempoh praktikum selama 4 bulan, contoh saya buat satu kes di Colgis. Okey, Colgis ada 8 course, maksudnya pengajian yang berbeza. Maksudnya ada yang 6 bulan, ada yang 4 bulan. Dan juga ada kes pengajian khas, iaitu yang melibatkan student undang-undang. Okey, yang banyak terlibat di bawah pemberhentian awal ni adalah student-student di bawah International Business dan juga student daripada School of Tourism, Hospitality and Event Management. Okey. Apa yang CUIC buat? Okey, untuk yang student yang berpraktikum selama 4 bulan yang telah diberhentikan awal, mereka adalah digalakkan untuk menghantar report kepada CUIC, maksudnya report yang mengatakan yang mereka telah mendapat early release daripada majikan, dan mereka perlu sertakan surat official letter daripada majikan yang mengatakan mereka ini memang sah telah diberhentikan daripada company. Okey, dan CUIC untuk yang ni saya cerita untuk tempoh 4 bulan dulu ya. Okey, yang untuk tempoh 4 bulan CUIC akan memberikan satu additional assignment kepada mereka bagi menggantikan assessment sebanyak 40% sepatutnya oleh majikan. So jadinya assessment untuk majikan tinggal hanya 10% dan 30% adalah di-cover oleh additional assignment tersebut. Okey. Bagi student yang berpraktikum selama 6 bulan, apa yang dilakukan oleh pihak CUIC sebenarnya adalah sepatutnya student-student ini perlu diletakkan di penempatan yang baru. Okey, tetapi berdasarkan kepada kes yang kita hadapi sekarang ini, banyak company yang tidak menerima student internship secara orang kata segeralah. So apa yang CUIC dengan kerjasama pihak skul berusaha untuk mencari penempatan baru kepada pelajar-pelajar, tetapi agak mendukacitakan banyak company yang tidak menerima student internship, dan tapi ada juga beberapa orang student yang find out sendiri tempat praktikum dan mereka diterima. So maksudnya mereka boleh meneruskan sehingga 10 Ogos 2020. Bagi mereka yang tidak mendapat penempatan tersebut, maka CUIC berserta kerjasama dengan pihak skul telah bersetuju untuk memberikan juga additional assignment kepada mereka berdasarkan assessment yang telah ditetapkan oleh pihak skul sendiri. So maksudnya pelajar tidak perlu risau, anda tidak perlu mengulang praktikum walaupun anda telah diberhentikan awal, tetapi pihak CUIC akan membantu anda untuk memastikan segala assessment yang diperlukan adalah mencukupi dan lengkap dan membolehkan anda bergraduate pada tahun ini, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nida atas penjelasan berikut. Baik, macam yang Dr. Nida cakap tadi, betul berlakunya pandemik ni menyebabkan CUIC pun pening kepala. Kita dapat banyak soalan-soalan yang kita tak pernah jangka, banyak permasalahan isu yang baru yang tak pernah ada sebelum ni. Jadi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh staff dan juga tim praktikum
terutamanya praktikum CUIC yang mana telah membantu dan bertukar rumus untuk berbincang walaupun semua work from home, tapi kita sebulat suara membincangkan macam mana kita nak selesaikan masalah-masalah pelajar yang dihadapi sewaktu tempoh pergerakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Okey, seterusnya saya rasa itu adalah soalan-soalan yang sangat-sangat umum dan sangat-sangat popular di kalangan pelajar. Cuma saya ada satu lagi soalan yang mana saya sendiri mengalami berpengalaman untuk mengendalikan isu ini. Cuma mungkin ada pelajar-pelajar yang masih tidak jelas tentang proses penghantaran selepas tamat selepas tamat praktikum. Mereka perlu menghantar logbook dan juga report akhir kepada pihak universiti. Jadi kalau boleh saya nak minta Dr. Casey untuk memberi penjelasan sikit tentang soalan terakhir saya ni berkaitan report dan juga logbook ni. Okey, terima kasih Tuan Moderator. So saya rasakan ini sebagai satu soalan cepu mas lah. Okey, jadi sebab saya faham sekarang merupakan stage untuk nak submit. Okey, jadi bila nak submit tu, pastikan logbook anda siap. Lepas tu dapatkan your final report, your confidential assessment form from your organisation supervisor, kena complete, kena chop dengan sign. Lepas tu semua dokumen yang diperlukan tu haruslah di-email kepada UUM report supervisor secara email saja, sebab kita pandemik kan sekarang, jadi kita ada penjarakan sosial yang sangat-sangat jauh tu. Jadi itu merupakan salah satu alternatif yang orang kata paling selamat. Jadi hantar email saja, submit online. Okay, and then UM report supervisor nanti akan dimaklumkan lah from the student. Jadi untuk bersedia untuk nak mendapatkan soft copy ataupun scan copy, okay, from the students. So itu saja untuk proses submission. Terima kasih Dr. Casey. Jadi saya rasa tamat sudah kita punya dua pusingan forum ataupun perbincangan tentang soalan-soalan ataupun isu-isu yang pihak CUIC dan juga pelajar hadapi semasa sebenarnya sepanjang tahun. Dari segi praktikum ni kita memang setiap tahun kita sentiasa ada lambakan pelajar ataupun bilangan-bilangan pelajar yang perlu membuat latihan industri, dan juga kita juga membincangkan isu yang berlaku baru-baru ni, macam mana kami sebagai satu jabatan yang menjadi orang tengah di antara pelajar dan juga industri untuk menyelesaikan isu-isu yang berkaitan pandemik COVID-19 yang menyebabkan banyak industri yang terjejas. Selain dari itu, saya juga nak mengingatkan ataupun menggalakkan para pelajar yang masih mempunyai soalan yang tidak terjawab di sini ataupun yang mempunyai sebarang pendapat, bolehlah anda semua untuk menulis di ruang komen, dan juga kalau boleh kita share, kongsikan video ni kepada kawan-kawan terutamanya pelajar UUM bagi memudahkan, membantu satu sama lain untuk bagi semua orang jelas tentang isu-isu praktikum. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada 4 orang panelis kita, Dr. Casey, Dr. Helmi, Dr. Nida dan juga Dr. Hanim atas perkongsian yang juga saya rasa sangat membantu para pelajar. Dan kalau untuk pengetahuan pelajar-pelajar, inilah orang-orang penyelaras praktikum yang bertanggungjawab di atas kolej masing-masing. Jadi anda tahu siapa lepas ni untuk anda rujuk di CUIC ini. Jadi tak payah nak tanya orang ni, tanya orang tu, so anda terus tahu siapa yang anda nak cari. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Saya harap sesi kita hari ini dapat membantu. Tujuan kami memang untuk membantu para pelajar, memudahkan urusan anda dan juga memudahkan urusan kami dalam pada masa yang sama. So saya harap kita dapat lagi bertemu untuk sesi yang akan datang kalau ada isu-isu yang kita perlu bincangkan seterusnya. So itu saja untuk hari ini, untuk sesi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kerana sudi menonton. InsyaAllah jumpa lagi di lain masa dan lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.